Ya, rakan segas Adina di daerah Tutong. Assalamualaikum, apa kabar pagi ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sarina dan juga Hani. Alhamdulillah, saya dan juga kru yang bertugas pada pagi ini dalam keadaan yang baik dan juga sihat Ya, hendaknya ya. Apa kabar dengan Sarina dan Hani pada hari ini? Masya Syukur Allah, ya, Alhamdulillah. seperti yang dapat disaksikan, sehat, afiat pada pagi ini. Berzeki kita ni berjumpa secara langsung dalam ruangan info daerah juga ni Adina. Kalau di daerah Belait mengkabarkan keadaan cuaca baik di sebelah pagi ini, bagaimana pula di Pekan Tutong khususnya? Baik, Alhamdulillah juga keadaan cuaca di daerah Tutong dalam keadaan yang baik dan juga mengizinkannya pada pagi ini, dan kita harapkan apapun urusan yang hendak Auda lakukan dan penonton di luar sana akan dipermudahkannya dan juga dapat berjalan dengan lancar mengikut perancangan yang telah pun mereka Amin. rancangkan. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang kita harapkan bersama. Baik, mengenai dengan topik hari ini Nur Adina, kita ni berbual mengenai dengan waktu. Jadi mungkin dapat kita ditanyakan kepada Nur Adina sendiri, bagaimana mendefinisikan ataupun menginterpretasikan waktu ataupun masa ni? Baik, bagi saya, waktu ataupun masa ini memang merupakan satu yang sangat penting ya dalam kehidupan manusia, kerana kita memang lalui ia dalam keseharian. Dan bak kata peribahasa yang sering kita dengar juga sejak di bangku sekolah lagi, iaitu masa itu adalah emas ya. Jadi masa memang berharga kerana ya akan terus berlalu juga dan pergi meninggalkan kita dan tidak akan kembali lagi. Jadi kita sebagai manusia juga perlulah bijak dalam mengatur masa yang kita miliki, iaitu 24 jam dalam sehari ya, melakukan perkara-perkara yang menuju ke arah kebaikan bagi mencapai lagi kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Masa itu emas, jadi kita ni hargai masa yang ada dan kita ni syukuri juga dengan melakukan perkara-perkara yang bermanfaat. Betul sekali. Baik, tanpa melengahkan waktu kita juga Adina, ya, ingin sekali kita menyaksikan apakah bahan yang disediakan dari daerah Tutong, dan pastinya ada beberapa maklumat semasa dikongsikan pada pagi ini. Silakan Adina. Baik, terima kasih rakan kita Serina dan juga Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam sejahtera Auda. Salam Jumaat. Alhamdulillah kita bersua pada hari ini dan terima kasih atas kesetiaan Auda menyaksikan Rampai Pagi yang kami bawakan menerusi lintas langsung dari daerah Tutong. Dan Auda, di pagi Jumaat yang penuh berkah ini, diharapkan semoga kita semua akan dibukakan pintu-pintu rezeki dan juga pintu-pintu kebaikan pada hari ini dan juga hari-hari akan mendatang, dan semoga penjurusan Auda hari ini akan dipermudahkan dan juga dapat berjalan dengan lancar mengikut perancangannya yang Auda harapkan. Auda, seperti biasa dalam pertemuan kita kali ini akan dikongsikan beberapa makluman yang kita terima ya mengenai acara-acara yang akan berlangsung di sekitar kawasan daerah Tutong. Itu pada hari Sabtu 22 Jun 2024 akan diadakan Forum Perdana sempena Hari Keluarga 2024, anjuran daripada Majlis Perundingan Mukim Pekan Tutong yang akan berlangsung di Dewan Kediaman Rasmi Pegawai Daerah Tutong, dan insyaAllah akan bermula ya pada jam 9 pagi. Manakala pada hari Selasa 25 Jun 2024 akan diadakan Majlis Selamat Datang Welcoming Dinner Touring Borneo Explore 360 ke 3 negara, Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam, anjuran daripada Persatuan Kenderaan Pacuan 4 Roda Daerah Tutong yang akan berlangsung di Dewan Kediaman Rasmi Pegawai Daerah Tutong, dan insyaAllah akan bermula pada jam 8 malam ya. Dan itulah antara acara yang akan berlangsung di daerah Tutong, dan kita harapkan ia akan dapat sempurna dilaksanakan selaras dengan perancangan yang diharapkan oleh pihak penganjur. Dan Auda, untuk seterusnya kita akan beralih untuk ikuti satu bahan visual yang telah pun kami sediakan untuk Auda bagi edisinya pada hari ini. Mari kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio penonton,
Bendera melambangkan kedaulatan sesebuah negara. Melihat pada sirah baginda Rasulullah SAW, kita ini dapat menyaksikan bendera melambangkan keutuhan kekuatan agama Islam. Menerusi pakej program kali ini, kami bawakan kepada Auda mengenai bendera masjid yang terdapat di negara Brunei Darussalam yang melambangkan akan keunikan negara Brunei Darussalam serta merungkai maksud yang tersirat maupun tersurat di sebalik bendera negara Brunei Darussalam yang ada di masjid-masjid. Bendera ialah sepotong kain yang kelazimannya berbentuk empat bujur yang sering dikibarkan di tiang sebagai simbol rasmi dan identiti sesebuah negara serta mempunyai reka bentuk yang tertentu. Pada dasarnya, bendera-bendera yang ada di negara ini tidak hanya tertumpu pada bendera kebangsaan, namun terdapatnya lain-lain bendera, antaranya bendera masjid. Melihat pada sejarah Islam di zaman Rasulullah SAW, bendera Islam dilihat sebagai daulah Islamiyah dan lambang penghormatan yang perlu dijaga dan dipelihara kerana ia merupakan maruah bangsa dan negara. Lahirnya bendera-bendera masjid itu mengambil pada sirah Rasulullah SAW sebagai lambang kekuatan pegangan Islam di negara ini. Sejarah pengibaran bendera masjid di negara Brunei Darussalam ianya bermula sejak Islam tersebar di negara Brunei Darussalam ketika masjid pertama dibangunkan sejak zaman pemerintahan Sultan Syarif Ali lagi. Bendera-bendera masjid ini dikebarkan pada jam 6 pagi, iaitu dinaikkan pada jam 6 pagi dan diturunkan pada jam 6 petang bersama-sama dengan bendera kebangsaan. Ianya disimpan di tempat yang sesuai seperti almari dan ada juga disampirkan di tempat penaruhan khas. Bendera-bendera ini diamanahkan atau ditugaskan untuk mengibarkan dan menurunkannya oleh pekerja-pekerja masjid, iaitu buruh masjid, dan kadang-kala ada juga ahli jawatan kuasa takmir masjid ataupun jemaah-jemaah yang sukarela untuk mengambil tugas yang diamanahkan ini. Bagaimana lazimnya ukuran bagi bendera masjid sama seperti dengan bendera kebangsaan negara Brunei Darussalam, iaitu bersaiz 36 inci kali 72 inci. Dan kalimah-kalimah yang terdapat pada bendera-bendera masjid iaitu kalimah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dan juga ada kalimah iaitu Hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan. Itulah kalimah-kalimah yang ada pada bendera-bendera masjid di negara Brunei Darussalam. Seiring dengan berjalannya waktu, bendera masjid yang dahulunya telah mengalami perubahan dari masa ke semasa sehingga ia mempunyai reka bentuk yang ditetapkan seperti yang dilihat pada masa ini. Setiap kalimah-kalimah yang tertera di setiap bendera masjid itu serta reka bentuknya adalah sama sahaja, melainkan tanah warna bendera sahaja yang berbeza. Terdapat 3 jenis bendera masjid yang dinaikkan dan dikibarkan di pekarangannya, iaitu berwarna hijau, hitam dan putih. Pada setiap bendera masjid itu terdapatnya lambang bulan sabit yang tertera kalimah Allah di atas tanduk bulan sabit. Manakala kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terletak dalam lingkungan bulan sabit. Lambang kerajaan atau panji-panji berwarna merah terletak di sebelah kanan bendera dan lambang kerajaan ini dilingkari di sebelah bawah dan kirinya dengan kalimah udkhuluha bisalamin aminin yang bermaksud masuklah kamu ke dalamnya dengan selamat sejahtera lagi beroleh keamanan. Manakala di bahagian belakang bendera pula tertera kalimah Hayya 'alal falah bermaksud marilah menuju kemenangan. Kegunaan bendera masjid amat signifikan sebelum era ledakan teknologi kerana ia dinaikkan dan dikibarkan sebagai penanda hari pada zaman dahulu. Bendera-bendera masjid akan dinaikkan dan dikibarkan mengikut pada hari-hari tertentu dari jam 6 pagi sehingga 6 petang.
bendera berwarna hijau akan dinaikkan dan dikibarkan pada setiap hari. Bendera hitam pula dinaikkan dan dikibarkan pada hari Khamis dan Jumaat bersama-sama bendera hijau. Manakala bendera putih akan dinaikkan dan dikibarkan pada hari Jumaat bersama-sama bendera hijau dan bendera hitam. Ketiga-tiga bendera dinaikkan dikibarkan pada hari Jumaat kerana hari Jumaat merupakan hari yang termulia dan penghulu segala hari di sisi agama Islam. Bagi ketinggian tiang setiap masjid, sebenarnya tidak ada satu spesifik ketinggian yang dicatat di sini. Tapi ketinggian bagi bendera negara Brunei Darussalam, bendera kebangsaan, adalah lebih tinggi daripada bendera-bendera masjid yang putih, hitam dan hijau. Pengibaran bendera-bendera masjid ini masih kekal dan masih relevan sehingga hari ini kerana ianya sebagai salah satu syiar Islam di negara Brunei Darussalam, yang mana agama Islam adalah sebagai agama resmi negara berpandukan Ahli Sunnah wal Jamaah, dan bendera juga lambang syiar Islam yang digunakan sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari segi pentadbiran, peperangan dan sebagainya. Dan atas titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sadul Khariwaddin, supaya bendera masjid itu dikemaskinikan lagi dan digunakan bersempena dengan hari pembukaan resmi Masjid Umar Ali Saifuddin, hinggalah ianya dipakai sehingga hari ini. Adapun menurut pertuturan turun-temurun dari orang tua-tua dahulu, bahawa pemilihan warna-warna bendera masjid itu berhubung kait dengan sejarah Rasulullah SAW, seperti mana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas mengatakan bahawa bendera Nabi SAW berwarna hitam, sedangkan panji baginda berwarna putih. Maka diguna pakailah bendera masjid yang memfokuskan pada warna hitam dan putih, manakala bendera masjid berwarna hijau pula adalah melambangkan identiti keislaman. Alhamdulillah ada penonton. Berkibarnya bendera masjid di masjid-masjid di seluruh negara melambangkan akan keutuhan serta kekuatan syariat Islam di negara Brunei Darussalam, dan bendera masjid masih lagi kekal relevan sehingga hari ini dan membawa signifikannya tersendiri. Sekian bendera masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.